Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raj Sharina binti Rosdi, nombor matrik CIA 2106854. Okey, pada slide DWP 10804 ini, saya akan membentangkan mengenai aktiviti PAK 21. Ya, saya memilih team projek. Okey, kita teruskan. Okey, apakah maksud team projek ini? Okey, team projek ini ialah suatu kumpulan ataupun pasukan yang bekerjasama sesama mereka dalam memberikan sumbangan, memberi nama kumpulan, mencipta logo, membentuk pasukan sorak dan mewujudkan warna kumpulan berserta dengan konsep. Okey, maksudnya di sini di mana uh, di mana uh, setiap ahli di dalam kelas, contohnya seperti seramai 20 orang, guru membahagikan kepada kumpulan. Contohnya seperti satu kumpulan ada 8 orang ataupun paling minimum 5 orang. Okey, setiap ahli kumpulan perlu bersama dengan anggota masing-masing mencipta logo kumpulan, nama kumpulan dan memberi sumbangan lah terhadap tugasan yang akan diberikan dan perlu dibentangkan. Biasanya team projek ini apabila selesai tugasan, mereka perlu membentangkan hasil mereka di hadapan kelas. Okey. Kita terus kepada cara pelaksanaan team projek. Okey. Yang pertama, di mana untuk memulakan kelas, biasanya guru ini akan memulakan dengan seindaksi lah bersama dengan pelajar. Okey. Saya mengambil contoh untuk subjek pendidikan Islam bersuci. Okey, di mana guru akan, untuk seindaksi ini, guru akan membawakan alat mawujud seperti air putih iaitu air mutlak lah, air sirap, daun dan juga batu. Dan guru tersebut akan kaitkanlah dengan subtopik yang akan diajarkan di dalam kelas pada waktu itu. Okey, untuk poin nombor 2 pula di mana guru akan memulakan pengajaran dengan isi pembelajaran lah. Okey, di mana guru akan menjelaskan apa maksud bersuci dan mengeluarkan dalil bersuci. Guru pun menjelaskan juga jenis-jenis air yang boleh dibawa bersuci, alat-alat bersuci sehinggalah murid faham. Dan apabila murid sudah faham, guru akan melakukan soal jawab lah bersama dengan murid. Kemudian yang ketiga, setelah murid faham dengan isi yang pembelajaran yang telah disampaikan, guru akan membentukkanlah kumpulan. Kemudian guru memberi masa untuk untuk para pelajar melakukan aktiviti. Contohnya memberi masa 15 minit, selama 15 minit untuk ahli-ahli menciptakan nama kumpulan, logo kumpulan, menyiapkan tugasan. Dan biasanya guru akan menyediakanlah alat seperti kad manila, marker, gunting, krayon, kertas, gam. Okey. Jadi para pelajar bolehlah menyelesaikan tugasan mereka mengikut waktu yang diberikan dan mengikut kreativiti masing-masing. Okey. Untuk poin nombor 4 pula, kemudian murid akan membuat pembentangan pula daripada hasil kerja kumpulan mereka. Iaitu team projek tadilah. Melakukan pembentangan di hadapan kelas. Okey. Dan terakhir sekali, guru akan membuat refleksi lah untuk pembelajaran pada hari tersebut. Okey, seterusnya kita pergi pula kepada seterusnya. Okey. Ini merupakan contoh video team projek lah. Okey, saya ambil video ini hasil sebenar daripada kempen desain guru baru-baru ni. Jadi di sini dapat kita lihat ahli sepasukan sedang menyempurnakan, sedang betul-betul lulus ni, menyempurnakan tugasan untuk menghasilkan suatu peragam bertemakan flora dan fauna. Okey, saya cuba mainkan video ya. Nampaknya tak boleh main. Sepertinya boleh main video ni. Saya cuba tadi boleh main sebelum record. Okey, nampaknya tak boleh main. Okey, maaf ya. Okey, kita pergilah pula kepada seterusnya, slide seterusnya iaitu contoh lagi. Okey, ini juga merupakan contoh, gambar-gambar contoh team projek. Okey, di mana yang pertama ni, ini pun sama juga hasil daripada kempen ihsan baru-baru ni.
Okey, gambar pertama di mana selama 6 orang ahli ni bertukar lumus ni untuk memerah santan daripada kelapa. Okey. Secara tradisional lah ni, mereka perah-perah lama ni. Orang zaman dulu je ni buat macam ni. Sekarang susah nak cari ni. Okey, gambar kedua pula, 2 orang ahli pasukan, mereka bagi-bagi kan. Okey, 2 orang lelaki, ahli pasukan ni sedang cuba untuk menghidupkan api, membuat bara untuk masak. Okey, gambar yang ketiga yang terakhir ni, ahli pasukan ni sedang menggali tanah. Sedang menggali tanah. Okey. Okey, kita pergi pula kepada kelebihan dan kekurangan tim projek. Okey. Kelebihan tim projek ini dapat kita lihat keberkesanannya kepada murid di mana ia dapat memupukkan sifat saling membantu di antara satu sama lain, terutamanya apabila berada di situasi tegang ataupun masalah. Okey, selain itu sikap ahli yang saling bantu-bantu dalam mencurahkan dan menggabungkan idea ini juga dan bakat telah menunjukkan bahawa masing-masing ini saling memerlukan di antara satu sama lain untuk mendapatkan hasil sempurna dan terbaik dalam tim projek mereka. Dan selepas tu kelebihan tim projek ni juga di mana ia bantu ahli untuk menjawabkan tugasan dengan mudah dan cepat. Kalau buat sorang-sorang ambil masa yang lama. Okey. Okey, kita pergi pula kepada kekurangan. Okey. Kekurangannya pula di mana di mana ahli sepasukan ini perlu bersifat terbuka lah untuk terima pandangan ahli masing-masing. Ahli yang lain lah. Dan apa orang cakap, perlu berlapang dada juga. Kerana apabila bersama ramai-ramai kan, perlu ada ketua. Jadi perlu berlapang dada lah untuk menerima arahan ketua walaupun baru kita kenal kan, masing-masing dalam kumpulan baru kenal biasa kebanyakannya kan. Bila berada dalam kumpulan, pelajar-pelajar akan waktu itulah akan nak mengenali rakan-rakan yang lain. Dan waktu tu jugalah perlu ikutlah ketua, pandangan ketua. Jadi ketua perlu terima juga pandangan yang lain. Jadi bincang-bincang. Jadi di sinilah mereka perlu berlapang dada, bersabar. Dan campur aduk lah, campur tolak pandangan masing-masing sehingga dapat menghasilkan satu inovasi terhadap kerja kumpulan. Okey, yang terakhir. Yang terakhir kekurangan tim projek ini di mana ia memerlukan kesabaran yang tinggi. Perlu kesabaran yang tinggi apabila bekerja ramai-ramai ni kan. Di mana semua ahli ni akan berubuklah untuk menyuarakan pandangan masing-masing, nak menang kan. Jadi kesabaran di sini sangat penting. Okey. Jadi kita pergi pula kepada kesimpulan. Okey. Jadi sebagai kesimpulan di sini, di mana tim projek ini dapat bantu aktiviti tim projek ini dapat bantu mendidik para pelajar untuk saling bantu-membantu dan mempercayai di antara satu sama lain. Dan seterusnya tim projek ini juga dapat memupuk setiap pelajar untuk mempunyai sikap saling bantu-membantu, tolong-menolong sesama pasukan. Jadi demikianlah tim projek ini dapat didik pelajar juga untuk bersifat toleransi bila berada dan bekerja di khalayak yang ramai. Okey, jadi slide saya untuk tim projek ini sampai sini sajalah perkongsian. Okey, jadi sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.